Ni kalau saya share screen nampak tak macam ni? Dia dah full screen eh? Alright, okay. Okay, good. So kita start. Okay, so basically tadi chapter 2 kita dah settle bahagian procurement. So now we are going to the next chapter which is topic 3, cost. So basically bila masuk topik cost ni macam saya cakap, kita dah mula start sikit-sikit tentang calculation. Jadi saya tak akan pergi laju, saya akan cerita sikit-sikit dulu supaya awak boleh catch up. Okay, so topik cost ni ada beberapa subtopik. Mungkin hari ni saya akan cover 3.1 sahaja dahulu. Kita tengok pukul berapa sempat. Okay, so basically hari ni 3.1.1 determine measurement unit. So ada mass, ada volume, and then determine the calculation system. Yang saya cerita hari tu ada imperial and metric system. And then 3.1.3 perform the calculation by formula conversion. Maksudnya bukanlah nak ajar kira-kira. Saya just nak explain apa beza antara imperial dengan metric system punya numbering. Dia ada beza sedikit. Okay, so kita tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan the measurement unit. Okay, measurement unit ni nombor satu adalah mass. Okay, kalau boleh tengok, mass is a measure of how much matter is in an object. Maksud dia isi padu sesuatu benda tu ada berapa banyak. Contoh saya bagi, kalau dekat saya ni ada air, botol air. So basically dalam ni berapa isi padu dia? Sebotol air ni sama berat tak dengan sekeping kalkulator ni? Macam itulah. So a mass is a measure of how much matter is in an object. So matter adalah perkara, benda. So dalam botol ni ada apa? Air. Okay. So the matter is air, maksud dia air ni berapa isi padu dia? Okay, so itulah yang dimaksudkan dengan mass tu. Isi padu sesuatu benda, jisim. Okay, so mass is commonly measured by how much something weight. Berat dia macam mana. But weight can change depending on where you are, such as on the moon, while the mass stay the same. So kalau dekat bumi, kita ada gravity. Jadi dekat bumi berat kita tak akan berubah lah. Maksud saya bukanlah tak akan berubah. Meaning kalau air ni berat dia memang 20 gram, 20 gram lah berat dia. Kalau bergantung kepada saiz botol ni. Tapi kalau dekat bulan, kita tak boleh nak timbang sebab tak ada graviti. Air ni akan terapung. So bila benda tu terapung, kita tak boleh standkan dia untuk dapatkan berat tu. Tapi berat dia masih sama walaupun dia di bulan. Cuma tak boleh ukur sebab tak ada graviti. Okay. So mass is measured in grams, kilograms and tons. Saya buat dalam kurungan. Itu adalah ukuran dalam bentuk metric system. Okay. Or ounces and pounds. Kita guna US unit. Maksud dia itu adalah imperial system. Ounces and pounds. Itu kiraan imperial hanya di US sahaja. So basically kalau metric iaitu grams, kilogram and tons, ini adalah dia punya nilah simbol. Kalau gram kita guna G ataupun GM. So kalau kilogram kita guna kg, kalau ton kita guna T simbol. So basically semua orang dah familiar lah dengan basic ukuran ni. Okay. Okay, next. Ni baru betul volume. Tadi berat. So volume dalam bahasa lain kita panggil isi padu. Okay. So volume is the amount of space inside. Okay, space inside of something like a cube. The amount of three-dimensional space an object occupies, the amount of space that is contained within an object or solid shape. Okay, so volume is always measured using linear measurement like inches and centimeters. Maksud dia ukuran volume ni selalu diukur dengan benda yang linear. Linear bahasa sains tu maksud dia yang lurus, yang straight. Okay, ukuran yang straight seperti inci, okay, inches and centimeters ataupun cm. Cube to represent three dimensions. So units of volume, most common measurement include, okay, selalunya ukuran volume, unit yang kita pakai adalah liter ataupun mililiter.
Selalunya liter atau ml ni adalah untuk kita ukur isi padu cecair ataupun benda-benda yang macam ni lah. Okay, so dia bagi contoh 1 liter bersamaan dengan 1000 ml. So ni pun basic science. Kita kena tahulah bersamaan berapa. 1 liter bersamaan dengan 1000 ml. So a milliliter, so kalau 1 milliliter ni paling kecil, milli. So that is milli and liter put together is a very small amount of liquid. So kalau 1 milliliter ni saya tak tahulah berapa besar dia punya saiz tu, tapi paling kecil lah. So milliliter. Kalau 1 liter 1000 ml, 1 milliliter ni berapa pula dia punya kiraan dia. So itu hanya contoh sahajalah. So tadi mass, yang ni adalah volume. Alright. So apa yang saya nak cerita adalah perbandingan antara imperial system dengan metric system. Okay, so perkara pertama kita tengok dekat konsep ni. There are two main system for measuring distances and weight. Okay, ada dua sistem dulu, ada dua. Okay, dulu dan sekarang lah sebenarnya. Untuk kita ukur jarak, panjang ataupun berat. Okay, so nama dia adalah imperial system. Okay, imperial system of measurement and the metric system of measurement. Okay, so most countries, kebanyakan negara dalam dunia menggunakan metric system, which uses the measuring units such as meter, kg and cm. So majority dalam dunia pakai metric system, termasuk Malaysia. Kita memang hanya pakai kg, cm, gram, liter, meter, kilometer. Okay, so itu nama dia metric system. So yang menggunakan imperial system, okay, in the United States they use the older imperial system. Okay, dia menggunakan sistem imperial where things are measured in feet. Maksudnya dia menggunakan kiraan kaki, inci, pounds. Okay, the imperial system is also called the British Imperial because it came from the British Empire that ruled many parts of the world. Okay, kalau sebelum ni imperial system ni diadaptasi, diguna pakai oleh British pada zaman dahulu, dulu. Lepas tu negara-negara yang British jajah, okay, mungkin termasuk US lah ketika itu, menggunakan imperial system. Sampailah satu tahap US dah merdeka, dah melalui Independence Day diorang stick dengan sistem yang sama. Tapi British dah tak pakai. British dah tukar kepada metric, which is yang macam Malaysia pakai. So only 3 countries, hanya 3 negara yang ada dalam dunia ni yang menggunakan sistem imperial, which is US, Liberia and Myanmar. Mostly yang pakai stick to the imperial system. Okay, negara lain dah convert kepada yang ni, metric system. Okay, so metric system, international decimal systems of weight and measures based on the meter for length and the kilogram for mass. That was adopted in France in 1795 and is now used officially in almost all countries. So basically, negara-negara lain hanya pakai metric system sebab pengiraan dia lagi mudah jika nak dibandingkan dengan imperial. Okay, kenapa saya cakap mudah? Okay, saya tunjuk contoh. Okay, kalau awak tengok dekat formula, kotak yang saya tunjuk dekat sini. Alright, awak tengok ni metric system yang Malaysia pakai ataupun negara lain selain US pakai. Contoh dia 1 miligram US atau imperial dia 0.0154 grain. Grain tu dia punya istilah. Okay, kita tengok yang ni lah, 1 kg. Kalau kita 1 kg bersamaan 1000 gram. Dia punya 1 kg kita bersamaan dengan 2.2046 pound. LB ni adalah pound, dia punya term. Maksudnya bila awak dah ada barang sekilo, tapi bila awak dah masuk US, diorang tak pakai kilo. Diorang cakap ni bersamaan 2.2046. Faham tak? Dia punya perpuluhan dia tu sangatlah bercampur, merapu-rapu. Kiranya you nak convert susah. Kalau saya cakap, okay, cuba convert 1.8 kilogram bersamaan berapa pound.
So awak kena pecahkan balik benda tu. So basically kebanyakan negara dah tak nak pakai imperial ni sebab macam ni lah. Kita nak convertkan dia sangat complicated. Jadi negara-negara lain tu dia dah stickkan, kita remain je pakai 1 kg, gram, 1000 gram. 1 tan bersamaan 1000 kilogram. Kiranya kalau kita nak bahagi pun senang. Dia tak ada dah pecahan anak-anak yang pelik-pelik nombor-nombor kat belakang ni. Okey, macam contoh saya cakap kat sini, 1 tan, 1 tan convert kg bersamaan 1000 kg. Tapi kalau kita convert kepada long tan US punya, 0.9842 long tan. So it's susah sikit lah. Sama juga kalau awak tengok rancangan US, kalau saya suka tengok rancangan yang masak-masak dekat TV ni, kadang-kadang dia pakai kira-kira sukatan resepi dia, dia memang akan pakai yang ni. Ounce, pound, kiranya hari ni kita akan masak kek contoh. Untuk kek ni perlukan 2 ounce gula. So 2 ounce gula. Macam mana you nak sukat 2 ounce gula? So kalau diorang dah tahu dah. Memang macam itulah sukatan dia. 2 ounce tu mungkin 2 cup dia. Tapi kalau 2 ounce kita kena convert dulu kepada metrik. So 1 ounce 28.35 gram. So kalau 2 ounce dia akan jadi 56.70 gram. So agak mencabarlah. Sebab tu kalau awak tengok resepi dekat Google, so you dah start kitchen kan. Resepi kadang-kadang kita Google, kita nak guna, tiba-tiba yang dia stated dekat situ dalam bentuk imperial. Yang ada istilah ni lah, OZ, LB, whatever ni. Kalau ada certain website, dia ada conversion dekat tepi. Dia akan bagi calculator. Maksud dia, you boleh ubah resepi dalam bentuk ounce tu tukar kepada gram. Sebab dia akan terus convert siap-siap lah. Ounce tu dah tukar kepada gram. Somehow orang tak tahu. Orang ingat 1 ounce tu macam 1 gram. Okay. So dia tetap guna. Dia ubah sendiri 1 ounce 1 gram. So bila you masak, memang confirm tak jadilah. Sebab conversion dia memang jauh berbeza dengan metric system. Okay, so untuk selamat, kita remain je pakai metric system. Sebab kita memang dibesarkan dengan gram, kilogram, bukan ounce ataupun pound. Cuma kalau ada beberapa botol ataupun barang, memang kalau yang dah diimport masuk Malaysia, memang dekat botol tu memang dia dah buat OZ siap-siap. OZ. Especially kalau botol susu baby. Dia memang OZ. Sebab itu mungkin daripada US punya. So, itu kalau barang import lah. Kalau barang yang memang daripada negara-negara yang guna metrik, tak ada masalah. Okay. So, itu adalah explanation sikit lah tentang imperial dengan metric system. So, Malaysia pakai sistem apa? Metric. Okay, so hanya US yang kebanyakan menggunakan imperial system. Okay, so yang 3.2 ni yang saya nak highlight sikit sebab kita dah masuk sikit tentang cost. Alright, so 3.2, understanding of cost element. Okay, so 3.2.1, explain aspect in food and beverage control. Cuma untuk hari ni saya hanya nak highlightkan tentang ada 3 perkara yang ada. Okay, so bila bercakap tentang cost, aspect, synonym, feature, characteristic, 3 main characteristic in food and beverage cost control. So ada 3 perkara bila kita sebut tentang F&B cost control ni. Yang pertama, cost of food consumed. Okay, berapakah kos makanan yang di-consume, yang digunakan. Okay, ataupun ditulis cost per dollar value or cost. Okay, so perkara pertama, aspek yang kita kena tahu adalah cost. Okay. Nombor 2, dia tulis cost of food sold, kos makanan yang dijual, alias atau sales per dollar value, alias atau sale. Okay, so nombor 1 tadi apa yang kita kena tahu? Cost. Nombor 2 yang kita nak kena tahu adalah sale, jualan. Okay. Nombor 3, apa yang kita nak tahu adalah food cost percentage ataupun cost percentage. Basically, bila dah masuk topik 3,
ada 3 perkara yang pelajar kena tahu macam mana nak dapatkan kira-kira tu. So yang pertama tadi cost, nombor 2 sale, jualan, dan nombor 3 adalah cost percentage. So hari ni saya nak ajar 3 perkara ni, macam mana cara untuk pelajar dapatkan kira-kira ni. Okay. So, ya, boleh tanya ke? boleh. Untuk yang tadi kan cost of food consume dengan cost of food sold, dia bukan sama ke? Sebab kalau kita jual barang tu, it's to consider either it's sold or consumed. Sebab kalau consume sama dengan jual. Bukan. Consume tu yang kita guna untuk masak. So macam let's say I use satu roti untuk resepi tu, so saya jual pun satu roti. So kenapa nak bezakan dulu? Bukan. You bukan jual roti semata. Kalau maksud dia cost of food consume sebelum you buat dia jadi roti. Bahan lain. Kita buat roti, kita ambil tepung, telur, garam, gula. So kita kena tahu kos bahan mentah. Itu yang dimaksudkan dia. So you dah siap. Cost material lah. Yes. Kira benda sebelum benda tu jadilah. Ya. Right. Maksudnya kalau kita uli-uli tengoklah dapat berapa. Betul. Maksud dia kalau sekilo tepung roti kita guna, berapa banyak roti terhasil, dan kita akan kena tahulah modal sekilo roti tu contoh RM5. Dalam RM5 sekilo roti kita dapat 20 biji ban contoh. So kita jual ban tu RM1.50. Berapa dapat? Macam itulah. So yang nombor 1 cost ni basically dia fokus kepada cost raw material, bahan mentah. So yang cost of food sold ni yang dah dicampurkan dengan benda-benda lain. Ya. So kita nak tahu berapa sale lah keuntungan. Yang ni food cost percentage ni dia akan check, maksudnya dalam jualan tu, contoh dalam kita produce satu makanan, kita kena ambil kira juga kos lain, labor cost, kos upah. Lepas tu utilities, elektrik, dapur, air, maksudnya benda-benda macam tu lah. Dia ada pecahan-pecahan dia. Cuma hari ni saya hanya nak highlight macam mana nak dapatkan 3 benda ni sahaja dulu. Okay, so you kena tahu formula untuk 3 perkara ni. Yang kita pakai ni adalah benda ni, which is segitiga ni. Saya suka buat bentuk segitiga ni sebab kita akan tahu kedudukan dia. Okay, for example, macam tadi ada soalan kawan awak tanyakan. Okay, so cost. Nak senang awak ingat cost tu adalah cost material, raw, bahan mentah. So untuk dapatkan cost bahan mentah, segitiga dekat atas ni, saya akan tunjuk. Macam mana saya tunjuk? Okay, kita akan tutup dia. Kalau awak tutup cost, hanya nampak sale dan cost sahaja. Saya conteng pakai kertas lah sekejap.